ke arah memastikan kelancaran sembahyang sunat hajat dan bacaan doa kunut nazilah bagi memohon perlindungan dan keselamatan untuk rakyat dan negara Palestin. Petang tadi diadakan latihan penuh majlis berkenaan. Latihan diadakan di Jamiah Hasan Bolkiah, Kampung Kiarong. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Usman, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Pengeran Datu Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengeran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Selain tumpuan utama di Jamiah Hasan Bolkiah, acara juga diadakan di beberapa buah masjid di seluruh negara, iaitu Masjid Muhammad Jamalul Alam bagi daerah Blaid, sementara bagi daerah Tutong di Masjid Hasan Bolkiah Pekan Tutong, manakala di daerah Temburong di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar. Kemeriahan suasana Hari Raya Aidilfitri masih lagi terasa. Sambutannya turut diraikan oleh para perwakilan asing di negara ini. Tengah hari tadi, Kedutaan Republik Indonesia mengadakan rumah terbuka dan jamuan Hari Raya di kediaman rasmi kedutaan berkenaan di Jalan Kebangsaan. Antara yang hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela Datu Sri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datu Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna Datu Sri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang berhormat Pihin Datu Laila Raja Major Jeneral Bersara Datu Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua. Yang berhormat Datu Sri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan yang berhormat Datu Sri Setia Juruterra Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Juga hadir beberapa perwakilan asing yang lain. Menurut Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke negara Brunei Darussalam, sambutan yang diadakan menunjukkan keakraban antara kedua-dua buah negara yang sekian lama terjalin. Ini tujuannya adalah mempererat hubungan persahabatan antara Indonesia dan Brunei. Karena dengan ini kami yakin kita bisa meningkatkan hubungan ekonomi, hubungan di bidang-bidang yang lain. Kami sebagai sesama anggota ASEAN sangat fully support Brunei menjadi chairman ASEAN. Kita berharap semua tema yang dibawa Brunei selama chairmanship dapat dilaksanakan. Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam PPPBD pagi tadi mengungkayahkan sambutan Hari Raya bagi persatuan berkenaan. Ia merupakan sebahagian dari projek titian kasih persatuan tersebut. Antara yang hadir, Datin Paduka Hajah Jusnani binti Haji Lawi, Naib yang di-Pertua sepanjang hayat Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Sambutan diadakan bagi berkongsi kebahagiaan dan kegembiraan di samping mengukuhkan lagi hubungan silaturahim dalam kalangan ahli persatuan. STEM National Resources dilancarkan bagi memberi pendedahan mengenai kepentingan perkembangan kemahiran sains, teknologi, kejuruteraan, kesenian dan matematik. Ikuti perinciannya seketika nanti. Teruskan bersama Berita Perdana. Negara Brunei Darussalam tetap meningkatkan kewaspadaan walaupun telah melepasi 1 tahun dengan tiada kes jangkitan tempatan COVID-19. Negara juga kekal komited dalam memastikan kedayatahanan sistem kesihatan secara berterusan dan dapat menangani mana-mana kecemasan kesihatan awam dan dalam pada masa yang sama masih dapat memberikan perkhidmatan kesihatan asas selaras dengan misi Kementerian Kesihatan.
Menteri Kesihatan menekankan perkara tersebut semasa menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan Commonwealth 2021 yang bersidang secara dalam talian pada 20 dan 21 Mei lalu. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar menjelaskan pandemik COVID-19 telah mengancam kemajuan ke arah mencapai liputan kesihatan sejagat UHC dan menekankan pentingnya bagi setiap negara ahli untuk terus melabur di dalam pengukuhan kapasiti dan sistem kesihatan. Menteri Kesihatan turut menyuarakan sokongan negara Brunei Darussalam kepada tema Commonwealth Response to COVID-19, Ensuring Equitable Access to Vaccines and Building Resilience for Health Systems and Emergencies. Mesyuarat Menteri Commonwealth dalam memastikan akses vaksin yang saksama dan tindakan-tindakan ke arah membangun kedayatahanan sistem kesihatan dan kecemasan. Beliau juga menekankan mengenai kepentingan peranan kemudahan seperti COVAX di dalam memastikan akses yang berpatutan dan saksama untuk semua dan kepentingan kerjasama negara-negara Commonwealth secara sistematik dan sepadu untuk membantu warga Commonwealth. Objektif utama mesyuarat antara lain adalah berkongsi pengalaman dan amalan terbaik serta strategi di dalam pemulihan yang mampan dan memastikan kesiapsiagaan di dalam menangani pandemik. Semasa mesyuarat tersebut, Wakil Pelbagai Rantau Commonwealth dari Asia, Afrika, Eropah, Caribbean dan Pasifik mengongsikan strategi dan cabaran masing-masing dalam pelbagai aspek menangani pandemik COVID-19. Negara Brunei Darussalam yang mewakili Singapura dan Malaysia mengetengahkan status jangkitan dan kes terkini di ketiga-tiga negara serta program vaksinasi masing-masing, pengajaran-pengajaran serantau, cabaran-cabaran yang dihadapi dan cadangan-cadangan bagi masa hadapan termasuk perkongsian maklumat dan amalan terbaik, memastikan rantaian pembekalan perubatan dan vaksin yang berterusan, meningkatkan usaha vaksinasi dan bekerjasama ke arah memulakan semula pengembaraan yang selamat. Selain daripada membincangkan tema-tema mengenai pengurusan pandemik dan vaksin COVID-19, mesyuarat juga membincangkan tema-tema berkaitan kedayatahanan sistem kesihatan di dalam meneruskan perkhidmatan kesihatan asas, antaranya pengurusan HIV dan AIDS. Pada akhir mesyuarat, para menteri meluluskan kenyataan mesyuarat yang akan disampaikan di Perhimpunan Kesihatan Sedunia kali ke-74. Lapan kes aktif COVID-19 masih mendapatkan rawatan. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan tiada kes jangkitan baharu dicatatkan hari ini. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes 236 dengan kes sembuh 225. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020. Manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 95 kes. 502 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 18,467 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 67 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 124,269 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sebagai persediaan dan pendedahan kepada para pelajar mengenai kepentingan perkembangan kemahiran sains, teknologi, kejuruteraan, kesenian dan matematik, STEM yang sangat relevan dengan industri 4.0 petang tadi, Kementerian Pendidikan melalui Pusat Kerjasama Sains, Teknologi dan Alam Sekitar, STEP, mengadakan Majlis Pelancaran STEM National Resources. Majlis berlangsung di Dewan Utama Jabatan Kurikulum Kementerian Pendidikan.
Pelancarannya disempurnakan oleh Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Trust Kementerian Pendidikan. STEM National Resources merupakan usaha sama antara Pusat STEP dan mahasiswa tahun akhir media digital dari Politeknik Brunei dalam menerbitkan sumber material bagi menarik minat dan memberikan kefahaman kepada para pelajar mengenai pendidikan STEM melalui poster, video, aktiviti dan sumber media lain. 5 tema telah diketengahkan bagi sumber tersebut, iaitu A Glimpse into the Future, Akar Umbi Teknologi Moden, Persediaan bagi Masa Depan, Apa itu STEM dan mengenai Pusat STEP. Dalam memajukan sektor pertanian khususnya dalam industri tanaman, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menerusi Jabatan Pertanian dan Agri Makanan telah melaksanakan beberapa strategi bagi menggalakkan perladangan baik yang akan mengubah lanskap industri tanaman di negara Brunei Darussalam dalam jangka masa panjang. Pada tahun 2020, 3,756 orang pengusaha tanaman di seluruh negara bergiat dalam industri tanaman yang melibatkan kawasan seluas 5,242.20 hektar. Ikuti laporannya bersama Siti Nurmaziah Jini. Salah satu usaha tersebut adalah penanaman sayur-sayuran dengan menggunakan sistem hidroponik secara rumah terlindung dan sistem vertigasi. Melalui teknologi berkenaan, ia memberi banyak manfaat, antaranya 90% daripada hasil tanaman sistem hidroponik boleh dijual berbanding tanaman yang dilakukan secara tradisional di samping tidak menggunakan sebarang racun serangga atau baja pada tanaman. Selain sayur-sayuran, penanaman buah-buahan dan padi turut diusahakan oleh para pengusaha serta peladang tempatan. Penyumbang terbesar industri tanaman tahun lalu ialah sayur-sayuran dengan pengeluaran tempatan sebanyak 8,508 tan metrik bernilai 25.13 juta ringgit. Bagi bekalan sayur-sayuran tropika, negara telah mencapai 67% sara diri tahun lalu. Penyumbang kedua terbesar ialah buah-buahan dengan pengeluaran tempatan sebanyak 7,215 tan metrik bernilai 14.02 juta ringgit. Pencapaian sara diri bagi bekalan buah-buahan tropika ialah sekitar 46%. Sektor padi atau beras pula adalah penyumbang terbesar ketiga industri tanaman dengan pengeluaran sebanyak 3,865 tan metrik bernilai 6.18 juta ringgit. Bagi sektor ini, negara telah mencapai secara purata sekitar 8.23% sara diri pada tahun lalu. Industri tanaman jelas memainkan peranan penting kepada pertumbuhan dan kepelbagaian ekonomi negara selain industri ternakan. Tambahan lagi, dengan adanya program gerai hujung minggu Pasar Kitani yang mula diperkenalkan pada tahun lalu telah membantu kepada pertumbuhan keluaran industri berkenaan di negara ini. Gerai tersebut turut menyediakan kemudahan tempat berniaga alternatif kepada peladang atau pengusaha tempatan untuk mempromosi hasil tanaman mereka secara jualan langsung kepada pengguna pada setiap hujung minggu. Siti Nurmaziah Jini untuk Berita RTB.